A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, kita bab yang ke-24 ni, bab mengenai ambil wuduk tiga-tiga. Membasuh anggota tiga-tiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi. Dan hadis ini ialah hadis Osman bin Affan yang buat demonstrasi tentang bagaimana Rasulullah SAW berwuduk. So dia minta bekas air untuk dia berwuduk. Kemudian Sayyidina Osman tunjukkan cara dia. Mula-mula dia basuh tangan dia kan, dua pergelangan tangan dia 3 kali. Kemudian dia masukkan tangan dia ke dalam inak untuk ambil air untuk berkumur. Summa adkhala yaminahu fil inak. Kemudian Sayyidina Osman memasukkan tangan kanan dia ke dalam inak kan. Bekas tu untuk dia berkumur lah, ambil air tu. So famadmadha, lalu dia pun berkumur, wastansyaqa. Kemudian dia memasukkan air ke hidung dan membuangnya. Wastansyaqa. So yang ni yang dia nak huraikan sekarang. Famadmadha wastansyaqa. Dia memasukkan berkumur dan memasukkan air ke hidung. Walil Kushmayhani. Kita tengok balik Kushmayhani ni. So kita ada Imam Bukhari kan atas tu. Bukhari. Kemudian anak murid Imam Bukhari yang kita pakai manuskrip dia sekarang ni daripada Farabri. So daripada dia, adanya anak-anak murid dia yang ambil dengan dia lah kan. Yang masing-masing duduk salin lah, macam antum semua ni belajar dengan anak yang duduk salin-salin tu. Ini duduk salin daripada Farabri ni. Salah seorangnya ialah sini, Kushmayhani sini. Kushmayhani. So sekarang ni Ibn Hajar buat rujukan manuskrip dia lah. So dia pun ada anak murid, jadi kemungkinan Ibn Hajar akan ambil daripada sini, daripada Karimah ke, daripada Abu Zar. Maknanya Kushmayhani tapi riwayat Abu Zar. Kushmayhani juga tapi riwayat Karimah. Kushmayhani juga riwayat Hafsi misalnya kan. So sini dia ringkas yang Ibn Hajar, dia kata terus pada Kushmayhani. Dia tak sebut lah. Kadang-kadang dia sebut yang ni, perawi-perawi bawah ni. So dia kata walil Kushmayhani, bagi Kushmayhani. So dia kata wastansara ni, perkataan wastansara ni, wastansaqah badala wastansara. So kita atas ni pakai apa? So mana yang kita pakai tu wastansyaqa tu yang Kushmayhani punya lah. Mana ada yang menggantikan wastansara. Sebab ada kan dia kata manuskrip bawah tu. Sini dia tunjuk manuskrip, ada manuskrip pakai wastansara. Ini wastansara. Wal awwalu a'ammu. Maksud dianya yang dalam kurungan tu wastansara tu kan. Itu lebih umum makna dia jika dibandingkan dengan yang Kushmayhani tu kan, wastansyaqa tu kan. Sebab ada riwayat yang sebut wastansara, ada yang sebut wastansyaqa. Okey, kita ada madmadah satu. Kita ada istansara. So kita ada istansyaqa. So 3 lafaz. Madmadah makna berkumur, istansara makna mengeluarkan air daripada hidung. Istansyaqa itu yang memasukkan air ke dalam hidung. Digunakan untuk dua-dua. So dia kata kalau yang Bukhari kita ni berapa saja sebut kan? 2 aja. Berkumur dengan masuk air ke hidung aja. Keluar tu tak sebut. Sama ada istansara, sama ada istansyaqa. Dalam manuskrip tu salah satunya. Tapi kalau riwayat Syuaib, ini sebut 3-3. Wasabatat sabit dia kata untuk ketiga-tiganya. Yang ni dalam riwayat fi riwayati Syuaibin al-atiyati yang akan datang dalam bab madmadah, dalam bab berkumur nanti.
riwayat Syuaib. Sebab apa dia kata riwayat Syuaib sini? Sebab dia nak ambil perbandingan dengan anak murid Zuhri ni. So anak murid Zuhri berbeza-beza dia meriwayatkan daripada Zuhri. So sebab kita punya riwayat sekarang ni, anak murid Zuhri kita ni ialah Ibrahim bin Sa'ad. So ambil daripada Zuhri. Ibnu Syihab tu Zuhri lah kan. So sini Syuaib. Ini cara kita nak buat perbandingan riwayat. So kita kena tengok anak-anak murid lah. Dia meriwayatkan yang sama ke tak. Sama ada kita nak ambil itu untuk buat pentafsiran ke ataupun kita nak buat perbandingan. Okay, sekarang ni dia ambil sini yang Syuaib kan. Bukannya Ibrahim. So, anak murid Zuhri, Syuaib. So dalam riwayat Syuaib, sama je, hadis yang sama juga. Maknanya sanad je beza. Atas ni sanad beza. Yang bawah ni sama. So kalau Syuaib masa dia dengar dengan Zuhri tu, so masa dia saling tu, dia saling tiga-tiga. Madmadah, berkomor, wastansaka, masuk air ke hidung, dan keluarkan daripada hidung, istansara. Ini kita panggil tasarruf rawi. Rawi dia dengar sesuatu, dia tulis tu according to dia punya lah, kefahaman dia. Sebab tadi kan kita kata istansara pun masuk dalam istansaka masuk dalam istansara, so dia buat istansaka saja. Mana berdasarkan kefahaman dia. Ada yang kata kita tulis semua. Tulis semua aja. Ada yang nak jimatkan tulis istansaka saja. Kalau sini pula kalau dah keluar takkan tak masuk. Walam ara fi syai'in, aku tidak melihat satu pun min turuki daripada jalan-jalan ataupun periwayatan hadis ini yang takyida. Ini maf'ulun bi kepada ara ni, lam ara takyida. Aku tidak melihat berlakunya takyid terhadap takyid dzalika bi adadin. Takyid yang menyifatkan. Takyid yang sifat bukomo tadi dengan bilangan. Sifat dia disifatkan dengan bilangan. Ada sebut bilangan ni. Hadis kita ni berkomo, masukkan air ke hidung dan keluar daripada hidung kan. So berapa kali ada sebut? 3 kali ke 2 kali ke ada sebut tak? Mana kita panggil ada takyid ke tak ada takyid. So kalau kita umumkan dia gini, maknanya kita mutlakkan dia. Mutlak. Bebaskan dia. Bebas tanpa adanya nombor bilangan. Ini istilah perbahasan. Kalau yang tak ada apa-apa kenyataan tu kita panggil mutlak. So kalau ada keterangan lain tu kita panggil takyid. Sekarang ini takyid dari segi bilangan berapa. So Ibn Hajar kata aku lihat banyak turuk-turuk riwayat hadis ni, tak ada satu pun yang menunjukkan maknanya turuk Sayyidina Uthman ni yang sebut bilangan berkumur. Naam. Kan kalau kita tengok yang Bukhari contohnya, ni atraf dia ni, semua ni, atraf dia ni, yang disebutkan dalam 160 ke nombor hadis sekian, nombor hadis ni, semuanya tidak ada bilangan berkumur tu berapa kali. Sedangkan dia punya tajuk kan, ambil wuduk 3 kali. Naam, dia kata, naam. Ya. Dalam riwayat lain ada. Zakarahu Ibnu Munzir. Bilangan ni disebut oleh Ibnu Munzir. Daripada Tariq, daripada rawi, jalur rawi, Yunusa. Daripada Zuhri juga kan. So maknanya kita ada anak murid Zuhri ni, selain daripada yang Bukhari punya ni, Syuaib, Ibrahim, kemudian Syuaib, kemudian dia tambah satu lagi, Yunus. Tapi tak ada dalam Bukhari ni. Dan tengok dalam riwayat Ibnu Munzir. Dalam kitab dia Awsat. Kitab Awsat fi sunani wal ijma' wal ikhtilaf. Ni kira orang mutakaddimin juga ni. Dalam 300, meninggal 319.
So, ini hadis dia. Kan ini Yunus kita kan, dia kata Yunus kan. Yunus bin Yazid ambil daripada Zuhri juga kan. Dan hadis ni hadis Sayyidina Osman kan. Osman bin Affan. Tengok. Sini. Wa madmada salasan. Wastansyaqa thalathan. Sebut tiga-tiga. Jadi tengoklah pintar Imam Bukhari tu kan. Dia dakwa tadi maksudnya, dia dakwa mu kata tak ada ya. Mu tak pandai kata. Kamu pergi tengok riwayat lain. Hari yang sama ni kamu tengok anak murid Zuhri yang lain, Yunus. Ada tiga-tiga. Kan dia dakwa kan tiga-tiga, sedangkan hadis dia tu tak sebut pembilangan. Komo tu tiga-tiga. Wa kaza, demikian juga disebut oleh Abu Daud. Zakarahu, Abu Daud telah menyebut tentang bilangan ni min wajhain, dalam bentuk dua wajah, mana dua turuk Abu Daud yang lain. Akharaini, juga daripada Sayyidina Uthman an Uthmana. Cuba kita tengoklah. Kalau kita tak tengok, memang kita tak nampak. Kena tengok dalam Abu Daud tu. Kita belajar Fathul Bari, belajar Bukhari kan. At the same time mana kita boleh tengok riwayat-riwayat kitab Sunan Sittah yang lain. Abu Daud dah sebut tadi. Kalau tidak, kalau kita tak mengaji gini, tak akan jumpa kitab-kitab hadis ni. Okey, Sunan Abu Daud kan. Sunan Abu Daud, dia kata dalam riwayat lain kan. Bentuk yang lain, maknanya tarik yang lain lah. Dua wajah yang lain. Bukan melalui riwayat yang atas tadilah. So, riwayat yang lain. So, Abu Daud, yang ini disebut, famadmada salasan wastansara salasan. Sayyidina Osman berkomor 3 kali dan masuk dan keluarkan air ke hidung 3 kali juga. Yang ni riwayat Sayyidina Osman, tapi riwayat Ibnu Abi Mulaikah. Bukannya riwayat atas tadi, bukannya riwayat Humran. Satu lagi dia kata 2. Yang ni satu lagi. Satu lagi dia kata dia berkomor dan memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung 3 kali, salasan. Tapi ni riwayat bukannya Humran tapi Abi Alqamah. Maknanya Osman ni ada anak murid dia lah. Humran tadi satu seorang anak murid dia, seorang lagi Abu Alqamah, yang atas lagi anak murid dia ialah Ibnu Abi Mulaikah. Ini just untuk menyokong riwayat Bukhari lah, dakwaan Imam Bukhari yang mengatakan 3-3 tadi. Okey. Bila kita buat perbandingan riwayat yang tadi-tadi semua tu, semuanya sebut madmadah. Wattafaqat. Semua riwayat itu bersetuju mendahulukan madmadah. Wattafaqatir riwayatu ala takdimi madmadati. Semua riwayat bersetuju mendahulukan madmadah. So, semua riwayat tadi sama ada Abu Daud ke ataupun tadi Ibnu Munzir, nama dia Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Munzir. So, riwayat dia pun sama juga kan. Mula dengan madmadah kan. Berkomor dulu. Kemudian riwayat Abu Daud tadi pun sama juga, madmadah juga sini. 2 riwayat dia. Yang ini pun madmadah juga. So, maknanya kuatlah, maknanya kalau kita berwuduk tu ambil komor dulu. Habis kat situ. Summa ghasala wajahahu. Kemudian Sayyidina Uthman membasuh mukanya. Summa ghasala wajahahu. Yang ni baru sebut 3 kan. Membasuh wajahnya 3 kali. So, dalam riwayat Uthman ni, fihi ta'khiruhu anil madmadah walistinsyaqi.
Memanglah siapa baca pun memang tahu kan. Maknanya mula berkomor dulu, kemudian hidung, kemudian baru muka. Sedangkan yang wajibnya ialah muka. Muka atau sepatut dulu yang wajib dulu. Kemudian barulah sunat-sunat. Waqad zakaru. Jadi ulama pun kata kenapa kena start mula dengan sunat dulu tu. Apa hikmah dia? Sepatutnya start dengan wajib dululah kan. Waqad zakaru. So mereka telah menyebut anna hikmata, bahawa hikmah zalika, hikmah mendahulukan berkomor dulu atau dan hidung dulu sebelum muka, ialah annal hikmah i'tibaru awsafi ma, kerana mempertimbangkan sifat air. Kerana mempertimbangkan sifat air. Macam mana tu sifat air? So air ni ada warna, ada rasa, ada bau. So li'anna launa, kerana warna, yudraku, boleh diketahui dengan penglihatan, bil basari. Kemudian li'anna ta'ma pula. At-ta', rasa. So rasa mesti dia dengan mulut. Yudraku, boleh diketahui dengan fam, bil fami, dengan mulut. Kalau rih, bau. So li'anna rih, yudraku, boleh diketahui dengan hidung, bil fi. Jadi dengan sebab itu fakuddimat, didahulukan madmadah wal istinsyaq. Wal istinsyaku. Kerana ra'i kan, ra'ikan benda tu dulu. Bila kita tengok air tu, dia kata first kali tengok air tu, mata tak perlu lagi kita cerap, dah tengok tu memang tak perlu lagi sentuh dengan apa-apa. Kemudian sentuhan terhadap air tu, nak tahu air tu bersih ke, air tu berbau ke, air pun kan. Air tu nak guna untuk berwuduk tu, so bila kita rasa tu, boleh kita teruskan seterusnya wuduk. Jadi tengoklah, mata tu tengok dah, maknanya tak ada kotor, tak ada apa dah. Tapi kemungkinan ada rasa dia tak elok kan. Tom. So koma lah. Baru boleh tahu kan air tu macam mana. Kemudian bau tu masuk hidung baru tahu air tu berbau tidak. Takut air ni bau chemical ke apa kan. Air tu nampak bersih aja tengok mata. Kemudian bila rasa tu macam biasa aja. Bila masuk ke hidung, oi, ni dah masuk chemical dah ni. Bahaya ni kalau teruskan ni boleh mendatangkan penyakit. Jadi sebab itulah dia kata, sedangkan wahuma masnunani, kedua-duanya adalah sunat kan? Sebelum qablal wajih. Sebelum muka. Sedangkan muka tu fardu. Wahuwa mafrudun. Muka ni fardu. So kenapa kita dulukan sunat mendahului fardu? Ihtiyatan. Ihtiyat, berjaga-jaga terhadap amalan ibadat. Lil ibadah. Seperti memastikan kesucian air. Dan juga, so kalau kita start dengan muka dulu, sebab sunatnya kadang orang buat tak nak buat kan? Nak buat tak nak buat. So kalau kita start dengan muka, mulut dulu, dengan hidung dulu, so sudah tentulah benda ni masuk dalam anggota muka. Sebab memang ada atas muka pun semua tu kan, hidung, mulut. Takut-takut itu wajib. Sebab ada ulama yang kata wajib pun. Ni, berkomor dengan isap air ke hidung ni. Wajib. Jadi ihtiyat. Takut benda tu jadi wajib. Kalau kita amalkan jadi selamatlah sikit kan. Sebab apa dia kata wajibnya? Sebab ada hadis-hadis yang menggunakan sirah amar. Hendaklah kamu masukkan air ke hidung.
hendaklah tu amar. So, amar ikut kaedah bahasa Arab wajib hukum dia. Melainkan ada faktor-faktor yang memalingkan dia daripada jadi wajib. Wa sayati, dan akan datang zikru, penyebutan tentang hikmatin tinsari. Hikmah memasukkan air dan mengeluarkan air ke hidung. Fil babil ladhi yalihi, dalam bab yang selepas dia lah. Yang akan datang berikutnya. Bab 25. Hikmah dia untuk orang yang mengaji tajwid, dia kata. Sebab dalam masa kita nak solat tu kena baca Quran dalam solat tu. Jadi makhraj betul, makhraj hidung tu. So nanti air bersumbat, air ataupun lekat apa pun dalam mulut kan. Istinsar ni macam hidung punya tu. Bersumbat dalam tu jadi tak keluar makhraj kan. Elok. So salah satunya Ibn Hajar sebut wa yadaihi ilal mirfaqaini. Basuh tangan sampai ke siku. Sayyidina Osman dia buat demonstrasi tu, dia basuh tangan dia sampai ke 2 siku. Yang ini pun jelas sebut 3 kali, jadi kenalah dengan dakwaan Imam Bukhari bahawa basuh anggota 3 kali. Summa ghasala, kan? Ghasala satu, ghasala wajhahu kan. Ghasala yang kedua, basuh yang kedua, ghasala yadaihi. So yadaihi ni 2 terus dia sebut kan. Sepatutnya membasuh setiap satu tangan, sepatutnya gitu. So rawi dia ringkaskan, membasuh setiap tangan. Bukannya membasuh sekaligus 2 tangan gitu. Takut orang faham macam tu kan? Tak mustahil orang boleh faham macam tu. Sekarang ni pun orang macam-macam ajaran sesat, dia baca Quran, dia kata, ni Quran tak kata gini pun, dia kata. Quran kata gini, orang lain amal lagi ni, macam ni. So maksud dia, ghasala kulla lah kan? Kulla wahidatin. So basuh setiap satu tangan. So tangan tu mu'annas, sebab tu dia guna ya wahidatin. Kama bayanahul musannif fi riwayati Ma'mar ani Zuhri. So kita kena tengok sokongan dia ni. Basuh setiap anggota. Bukan yang basuh sekaligus 2 anggota. Sebagaimana bayanahu yang diterangkan oleh Bukhari. Musannif ni pengarang. Bayanu al-musannifu fi riwayati Ma'marin. Ini baru riwayat Ma'mar. Imam Zuhri tadi, selain dia ada anak murid dia, Ibrahim, Shu'aib, Yunus, satu lagi, Ma'mar. So yang Ma'mar ni sama dengan yang Muslim punya tadi kan? Basuh summa ghasala yadahu al-yumna. Kemudian Sayyidina Osman membasuh tangan kanan dia sampai ke siku salasan, 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yusra. Kemudian dia basuh tangan dia yang kiri sampai ke mirfaq salasan juga, 3 kali kan? Dalam kitab Shaum. Dalam kitab Shaum. So ini Shaum. Dalam Bukhari sendiri ada sebut satu-satu artinya. Tangan dulu, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Samalah juga wa kadzalika li muslimin. Oleh Imam Muslim. Daripada jalur min tariqi Yunusa. Ni ghairu munsarif. Daripada jalur Yunus. Yang ni yang Muslim. Tapi yang riwayat Muslim tu memang ada dalam kitab wuduk pun. Babu sifatil wuduk. Sifat wuduk dan kesempurnaan wuduk. So hadis daripada Yunus. So anak murid Zuhri, Yunus pun samalah juga dengan Ma'mar tadi, meriwayatkan secara terperinci. Maknanya basuh satu-satu ni. So basuh tangan kanan dulu sampai ke siku 3 kali. Kemudian, ini pun ada tertib ni, summa ni, maknanya selepas tu. Ada tertib. Summa ghasala yadahu al-yusra misla dhalika. Kemudian dia basuh tangan kiri dia seperti itu juga. Maknanya sampai ke siku 3 kali.
Ini untuk sekolah, sekolah. Untuk orang yang nak belajar hadis secara lebih lanjut. Kalau nak belajar hadis sekadar untuk beramal tu cukup dah. Selama ni pun kita memang duk buat dah pun. Tiga-tiga kali kan. Sekarang ni kita nak masuk dalam golongan orang-orang yang mempelajari hadis secara terperinci. Wa fiha, dalam riwayat ni dia kata berlakunya takdim, mendahulukan tangan kanan, ayumna, mendahului ala yusra. So maknanya dalam masa kita nak ambil wuduk pun kena start dengan itu, sebab hadis memang sebut macam tu, dia kata. Start dengan tangan kanan. Kemudian barulah tangan kiri. Kemudian wa ta'biru. Wa fiha ta'biru. Penggunaan lafaz dipanggil ta'bir. Penggunaan lafaz fi kullin, pada setiap hadis minhuma. Mana hadis Ma'mar, hadis Yunus, semuanya pakai summa. Itu menunjukkan tertib. Kan dalam mazhab Imam Syafi'i kan tertib. Tertib. Mazhab lain pun ambil itu tertib. Ambil tertib. Tapi dari segi akademiknya, kalau adalah orang tu pergi ambil secara tak tertib, pergi ambil kepala dulu, ke kaki dulu, ke apa semua, tapi semua anggota tu dia ambil tapi tak ikut tertib. Macam mana? Setengah mazhab tak apa. In case berlaku gitu. Hanafi tak apa, dia tak ada tertib. Ini dalil kepada tertib. Ambil secara tertib. Wa kaza al-qawlu fi ar-rijlaini. Samalah juga dengan bak kaki ni. Bak kaki ni maknanya mendahului kaki kanan sampai kamu tiga kali. Selepas tu kaki kiri sampailah juga tiga kali. Ini riwayat Ma'mar. Ini mula-mula tangan, so lepas tangan kepala, summa masha bi ra'sihi. Kemudian barulah kaki kan. Sudah kaki pun sama, dia kata kaki tiga kali. Bermula dengan kaki kanan dulu. Yumna dia panggil, yumna kanan. Muannas panggil yumna. Kalau muzakkar yamin. Yusra, sebab tangan ni anggota tubuh badan kita yang berpasangan, orang Arab kata itu betina. So nanti semua domain-domain dia ataupun sirah-sirah yang nak dipakai mestilah pakai sirah muannas. Ni sirah muannas ni yumna. Kalau kita belajar bahasa Arab, grammar kita kuat, kita suka, jadi dia masuk dengan pelajaran tafsir, pelajaran hadis, usul fiqh, so dia main benda-benda tu aja. Tapi kalau kita berkecimpung sangat Arabik dalam komunikasi, yang masuk jadi sesak barat sini. Macam seolah-olah macam tak belajar bahasa Arab lagi. Saya mula-mula belajar bahasa Arab di India juga. Tapi sebab nak belajar dalam bahasa Urdu susah. So, saya beli buku bahasa Inggeris, saya belajar dulu sebelum masuk kelas. Saya belajar dengan buku bahasa Inggeris. Belajar. Buku bahasa Inggeris bukan terang grammar pun. So dia terangkan how to write ni. Nama lagi written, Arabic written apa benda kan. So saya habis buku tu, saya dah boleh menulis tau. Boleh menulis karangan apa semua boleh menulis tau. Mengalahkan budak India. So saya boleh tulis surat dah. Lepas tu saya pun masuk kelas. Ingat ke terror dah boleh bahasa Arab. Bila masuk sesat lagi. So, dia orang lebih mahir daripada kita, sebab masuk dalam kelas tu dia banyak guna peristilahan. So kita tak ada istilah. Jadi macam belajar benda baru pula lah. Jadi kalau belajar ilmu syariat macam ni, so dia lebih kepada nahwu sorah tu kena jaga. Barulah kita tak letih lah. Arabic kita, kalau kita banyak komunikasi nanti letih. Itu bukan kita belajar untuk bersapa dengan orang kan. Sini tak ada siapa-siapa nak bersapa. Kaifa haluka, tak ada kena-mengena lah tu. So kalau yang ada kena-mengena, kaifa tu mubtada ke khabar. Hal mudhaf ka mudhaf ilaih. Tu baru kena dengan bidang kita ni. Summa masaha bi ra'sihi. Yang ni silingannya je kaki tu. Sebab kebetulan guna summa, kemudian guna yang kanan dulu, kemudian kiri dulu kan. So dia
masukkan. Sepatutnya selepas tangan tu kepala lah dulu bahas. Sebab tu diperbahaskan di sini kepala. Summa kemudian masaha bi ra'sihi. So dalam hadis kita ni lafaz yang digunakan ialah masah artinya sapu. Summa masaha bi ra'sihi kemudian menyapu kepalanya. Yang di atas ni kan. Basuh muka, basuh semua guna ghusalah ni. Ghusalah artinya basuh. So untuk muka guna basuh. Untuk tangan pun guna ghusalah basuh. Tapi untuk kepala guna masaha, sapu. Kemudian guna ba pula tu. Kalau kita bahasa kita sapu kepala ke sapu dengan kepala. So bahasa Arab ni dia kata sapu dengan kepala. Sapu dengan kepala jadi sapu air dengan kepala macam mana? Tu kan. Itu kena mengaji juga tu. Bahasa Arab setiap patah perkataan kalau bab hukum hakam dia ambil kira. Quran ke hadis ke setiap patah perkataan guna ba ke tak guna ba ke setiap patah perkataan akan digunakan. Setiap sirah akan dipertimbangkan. Setiap bentuk lafaz akan diperkirakan. Perletakan tempat juga. Depan belakang pun dikira juga. So mamasah bi ra'sihi dia kata wa huwa bihasfi al-ba fi ar-riwayataini al-mazkurataini. So dia kata ni guna ba kan? Sebenarnya ada riwayat yang tak guna ba, artinya masaha ra'sahu terus. Macam bahasa kita lah. Sapu kepala. Bukannya sapu dengan kepala. Sapu kepala. So dia kata tanpa ba ni ada dua riwayat yang telah disebutkan tu. So riwayat Bukhari bukan kan? Yang atas ni lah. Yang atas tadi dia kata riwayat Bukhari satu lagi riwayat Muslim kan? Yang ni kan? Ni yang sampai ke mirfaqan ni atas ni. Satu riwayat Bukhari, riwayat Ma'mar. Satu lagi riwayat Muslim, riwayat Yunus. Cuba kita tengok. Yang ni memang ada lah yang Yunus ni. Tapi yang ni problem ni, yang riwayat Ma'mar ni. Manuskrip yang ada pada Ibnu Hajar tu memang tak ada ba lah kot. Tengok ya. Yang ni yang Ma'mar. Yang Ma'mar summa saha bi ra'sihi. Pakai ba. Yang Muslim riwayat Yunus. Tak ada ba. Kan? So masa kita nak buat taklid di sini, mana kita nak komen sini, kita kata yang cetakan yang kita ada sekarang yang matbu'ah, cetakan Bukhari kita ada sekarang ni tak sama dengan yang Ibnu Hajar punya. Sebab dia kata yang riwayat Bukhari yang Ma'mar tu tanpa ba. Ataupun yang dimaksudkan dua riwayat yang disebut ni yang mana? Tak ada lagi kan? Syu'aib pun sama juga. Syu'aib, cuba tengok Syu'aib kan? Syu'aib, sini Syu'aib. Syu'aib sama. Semua yang Bukhari punya bira'si. Kita nak marah Ibn Hajar tak boleh lah. Kata dia tak betul ke. Sebab dia pakai manuskrip banyak masa zaman dia tu. Tapi sepatutnya kalau dia sebut mazkuratain ni dekat, yang dekat, kita pakai yang dekat. Sepatutnya tak boleh yang jauh-jauh. Kalau Abu Daud nak tengok pula, Ibnu Munzir pun kena tengok juga. Banyaklah pula kena tengok kan. Dalam Quran ada ba. So kita panggil ba tu ba zaidah lah. Ba tambahan sahaja. Bukan ba makna dengan. Ba penguat saja. Penguat. Dia panggil zaidah ataupun taukid untuk kuatkan. Jadi kita tak boleh terjemah dengan. Membasuh dengan kepala tak boleh. Membasuh kepala aja. Sebab tu Imam Malik kan, sebab dia tak ambil kira ba tu. Jadi basuh semua kepala lah, wajib basuh semua kepala. Imam Syafi'i ambil kira ba tu, dia panggil ba tabi'idiyah. Sebahagian. So, sebahagian kepala je, boleh. Tiga helai, lepas tu sebahagian pula, nak tahu sebahagian banyak mana, paling ala akal, sehelai atau 3 helai mengikut mazhab. Walaysa fi syai' min turukihi fi sahihaini zikru adadin lil mashi. Walaysa tiada
fi syai, sikit pun, min apa ni, min turukihi, daripada jalur-jalur hadis ni yang dalam Bukhari punya dan Muslim, fi sahihain. Kalau sebut sahihain intinya Bukhari Muslim. Fi sahihaini. Ini isim laisa. Zikru menyebut bilangan masa. Lil mashi. Sebab kan Imam Bukhari kan dakwa 3-3 kan. Ambil wuduk 3-3. Sedangkan sekarang ini kepala sini sebut satu aja. Sekali aja nah, sapu kepala sekali aja. So bila kita cari dalam Bukhari Muslim pun semua sebut sekali aja. Cuba tengok contoh yang. Ni kitab ni dia kumpulkan semua riwayat yang dalam Bukhari Muslim. Tengok. Riwayat Ibn Syihab kita kan. Tengok mazhab bi ra'sihi. Tak sebut apa kali kan? Ni dalam Bukhari lagi ni. Masih lagi Bukhari. Ni Bukhari lagi. Mazhab bi ra'sihi juga. Sapu kepala dia saja. Berapa kali? 2 kali ke 3 kali tak sebut. Kemudian riwayat Bukhari yang lain lagi. Mazhab bi ra'sihi. Tanpa juga bilangan. Kemudian riwayat Muslim. Bawah ni min dia Muslim. So riwayat Muslim untuk sapu kepala. Summa masaha ra'sahu. Tak sebut 2 kali ataupun 3 kali. So kalau sebut gini artinya sekali je lah. Kemudian riwayat Muslim lagi, tempat yang lain. Semuanya daripada Ibn Syihab kan. Sebab kita sekarang ini riwayat Ibn Syihab. Masaha bi ra'sihi. Tanpa sebut bilangan. Marratan pun tak sebut kan. Marratan ke, marratain, marrah, salasa marrah. And then habis. Sebab dia kata tadi dalam sahihain je. So maknanya dalam kitab lain tu kemungkinan besar adalah. Wabihi qala aksarul ulama. Kebanyakan ulama kata begitulah. So dengannya qala aksarul ulama. Mana qala aksarul ulama bihi. Semua ulama berpendapat begini. Begitu maknanya tanpa bilangan. So tanpa bilangan satu je lah. Imam Bukhari kata 3. Imam Syafi'i kata 3 kan. Wa qala Syafi'i yustahabbu sunat at-taslisu 3 kali. Fil mashi pada menyapu. Bukan pada membasuh pada menyapu. Menyapu satu aja lah. Sapu kepala. Kias kepada basuh. Sebagaimana dalam bab basuh. Fil ghasli. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Semuanya 3 kali. So sapu kepala pun 3 boleh lah. So Imam Syafi'i berdalilkan dengan dalil hadis Muslim. Riwayat Muslim. Tawadda'a salasan. Dia kata Nabi berwuduk 3 kali. Umum kan ni 3 kali. Umum. Tak tahu. 3 kali umum. Umum semua anggota lah. Wastadalla. So dia berdalil untuk sunat taslis 3. Bizahiri riwayatin li muslimin. So mana riwayat Muslim? Ini riwayat Muslim. Hadis Osman juga. Tawadda'a bil maqa'id. Faqala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman kata, nak tak nak aku tunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Kemudian summa tawadda'a salasan. Rawi Abi Anas ni dia kata Sayyidina Osman berwuduk 3 kali. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dia datangkan hadis ni lah. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i daripada riwayat Ibnu Uyainah, daripada Hisham bin Urwah, daripada Urwah, daripada Umran. Hamba kepada Sayyidina Osman kan. Dia kata Sayyidina Osman berwuduk di tempat maqaid salasan. 3 kali. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Kemudian Sayyidina Utsman kata, aku dengar Rasulullah bersabda, man tawadda'a wudu'i hadza, siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, maka akan keluarlah dosa-dosa dia kan. Khatayahu, daripada wajah dia, daripada dua tangan dia, daripada dua kaki dia. Kemudian Imam Syafi'i jawab, buat komentar sini. Walaisa hadza ikhtilafan. Kan banyak tadi kan kata satu, ada kata dua, tiga. Tak ada ikhtilaf dia kata. Tak ada ikhtilaf. Hari ini tak ada ikhtilaf. Sebab kemungkinan Rasulullah berwuduk tiga-tiga kali. Dan satu ketika Rasulullah berwuduk tiga-tiga kali. Kadang-kadang tu sekali. Idza tawadda'a salasan wa tawadda'a marratan fal kamalu wal ikhtiyaru salas. So yang sempurnanya kalau diberi pilihan buat tiga-tiga. Kemudian yang satu tu kira yang wajib lah, yang mengharuskan wuduk artinya yang menjadikan wuduk tu wajib. Jadi aku fa uhibbu ni artinya so sunat bagi aku. Kata Imam Syafi'i. Seorang yang nak berwuduk tu hendaklah dia berwuduk dengan mengambil air pada wajah dia, tangan dia, kaki dia tiga-tiga kali. Begitu juga dia kata sapu kepala tiga-tiga kali. So maknanya dia berpegang kepada hadis ni jugalah. Man tawadda'a tadi kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bukannya Imam Syafi'i yang ambil daripada Imam Muslim. Imam Syafi'i ini lebih awal daripada Imam Muslim. Kita ni ambil daripada Imam Muslim. Beritahunya sekarang ni bila dah terkumpul riwayat, orang tak ambil daripada riwayat Imam Syafi'i, orang ambil daripada riwayat yang telah dibukukan dah sekarang, iaitu riwayat-riwayat Muslim mendahulukan riwayat Sahihain kan, Bukhari dulu, Muslim dulu. Sebelum dibukukan oleh Bukhari Muslim tu, orang ambil merata-rata lah hadis tu. So bila dah ditadwin Bukhari Muslim dan Sunan Sittah, so everything maknanya kena dahulukan mereka dulu. Barulah hatta maknanya yang hadis yang lebih awal daripada mereka lagi pun kita letakkan belakang dulu. Selesaikan dia orang dulu, selepas tu kalau ada masalah barulah hintai tengok mereka yang selepas sebelum Imam Bukhari dan Muslim. Wa ujiba. Kemudian orang persoalkan. Dijawab terhadap apa yang disebut oleh Imam Syafi'i kan, tiga tu kan. Bi annahu mujmalun. Kan ada ni mujmal. Ringkah je ni. Tabayyana, sedangkan dia kata tabayyana, jelas dalam semua riwayat-riwayat yang sahih-sahih bahawa sapu ni annal masha lam yatakarrar. Lam yatakarrar. Tidak berulang. Maknanya bukannya dua kali, tiga kali. Sekali aja. Macam tadi riwayat kita yang sahihain apa semua tadi kan. Semuanya sekali. Jadi fayuhmalu alal ghalib. So kita nak apply macam mana tiga ni. So maknanya kita boleh kata yang satu ni yang ghalib. Biasanya Rasulullah basuh sekali. Kemudian ada juga masanya Rasulullah tiga kali. Semuanya kita boleh apply dua-dua, boleh pakai dua-dua hadis. Maknanya kita tak menolak riwayat ni. So riwayat ni kadang-kadang. Yang ni selalu. Basuh sekali tu. Ataupun kemungkinan yukhtassu bil maksul. Tiga ni khusus untuk yang dibasuh aja. Dibasuh. Benda basuh tiga, maksul. Yang sapu satu. Ini diperkuatkan oleh kenyataan Abu Daud. Nak katanya basuh ni sekali. Basuh sekali. Qala Abu Dawud fi sunani. Ahadisu Utsman. Hadis-hadis Utsman yang sahih-sahih ni as-sihahu kulluha. Semuanya tadullu. Menunjukkan ala anna masha ar-ra'si marratun wahidatun.
Abu Daud kan mula-mula dia datangkan hadis. Kemudian dia akan beri komentar di belakang. So kesimpulan yang dia buat, dia kata kalau riwayat Osman ni, kalau yang sahih-sahih semuanya ambil tu satu kali basuh je. Ni riwayat Abu Daud ni. Riwayat Ibnu Abi Mulaikah. Bukan riwayat Humran. So Osman ni ada 6 murid kan. Yang Bukhari punya tu Humran. Tapi yang Abu Daud ni yang Ibnu Abi Mulaikah. So hadis ni pun hadis sahih. Belakang dia tu selepas dia sebut riwayat ni sampailah sini. Qala Abu Daud. And then Abu Daud say, maknanya dia punya komen lah. Hadis-hadis Osman kata dia, yang sahih-sahih ni semuanya menunjukkan basuh kepala sekali aja. Fa innahum zakaru wudu salasan. Sedangkan dia kata mereka semua perawi-perawi hadis tu sebut hadis tu berkenaan membasuh 3-3 kali. Macam Bukhari, 3-3 kali. Tapi bila masuk basuh kepala, sekali aja. Walaupun hadis tu tujuan dia untuk 3-3 kali kan. Fa innahum zakaru wudu'a salasan. Tapi dalam riwayat mereka kata masaha ra'sahu aja. Basuh sekali kepala aja. Basuh sekali aja. So mereka tidak menyebut bilangan. Sebagaimana orang lain sebut. Sebagaimana dalam riwayat yang lain sebut. Wa kadza qala Ibnu Munzir. Inna sabita. Kata Ibnu Munzir. Dalam kitab dia tak Awsat tadi kan. So Ibnu Munzir, cara kita Awsat dia, lafaz tu sama lah Ibnu Hajar ambil tu. So dia riwayatkan hadis ni dulu. Qad ruwina ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mashabi ra'sihi marratain. So, semasa dia meriwayatkan hadis, ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi basuh kepala 2 kali. Kemudian dia bagi komentar. Yang sabitnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mashabi ra'sihi. Tanpa sebut bilangan kan. So dia kata walam yazkur aksara min marratin wahidah. Tidak disebut melebihi daripada sekali yang sabitnya. Kata qala Ibnu Munzir inna sabita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masih marratun wahidatun. Khabar kepada inna lah. Inna sabita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masih marratun wahidatun. Okey, ni dalil apa? Dalil nakli lah kita panggil. Dalil nakli. So dalil nakli maknanya daripada riwayat. Kalau dalil akli pula dari segi akal, tengok dari segi bahasanya. Apa makna basuh, apa makna sapu. Ni wa bi anna ni ambil mana ni? Wa ujiba kan? Dijawab. Yang pertama, dijawab yang hadis kata 3-3 tu sunat tu. Dia kata bercanggahan dengan riwayat yang sahih-sahih. Yang kedua, dijawab bahawa bi anna al-masha mabniyun ala takfif. Asas kepada sapu ni ialah tujuan apa kata sapu? Tujuan dia ialah untuk kurangkan takfif. So kalau kena basuh kepala kan nanti basah penuh lah kepala tu kan. Nanti bertitik pula atas baju pula. So kita ringankan mana kita tidak ada takfifi. So fala yuqasu. So tidak boleh dikiaskan kepada basuh alal ghasl. So Imam Syafi'i tadi kan dia kata dia kias kepada basuh. So kalau anggota wuduk yang lain basuh, kenapa kepala tak nak basuhnya? Basuhlah. Tak boleh, dia kata tak boleh sebab basuh tu tujuan lain. Basuh tu tujuan dia nak meratakan, nak banyakkan air kan. Kalau sapu ni kita kurangkan. Takfif kita kurangkan. So kalau kita buat 2-3 kali, kita dah banyakkan dia. So banyak jadi seperti basuh. Baik guna perkataan basuh. Kalau kita buat 2 kali, 3 kali, ulang-ulang dia, artinya dia seperti basuh, maknanya memperbanyakkan air.
Sedangkan tujuan sapu ialah untuk takhfifkan air, mengurangkan penggunaan air. So fala yuqasu 'alal ghasl, tak boleh dikiaskan dengan basuh. Yang mana basuh ni ialah al-ghasli al-muradi. Yang dimaksudkan dengan basuh dia itu ialah al-mubalaghah. Nak menguat-kuatkan lagi. Sesuatu menguat-kuatkan pada isbah. Menguat-kuatkan, meratakan air. So salah satunya ialah guna beberapa kali. Apatah lagi tangan dan kaki ni dan muka ialah tempat-tempat yang terdedah kepada kotoran kan. Kepala ni orang Islam dulu pun pakai kepiah. Kepala, serban. Wa bi annal adat. Yang ketiga ni kan dijawab terhadap apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu 3 tadi. Yang ketiganya kerana wa bi annal adada, kalaulah bilangan itu dipertimbangkan, lawi'tubira, kalau dipertimbangkan dalam penyapuan fil mashi, lasara, maka sapu tu akan jadi bentuk dia bentuk basuh seperti yang anda sebut tadi. Kalau kita ulang-ulangkan dia jadi matlamat dia macam bentuk dia macam ghasl. Lasara fi surati al-ghasli. Jadi wajah dia sama tu pun biarlah beza kan, ini basuh, yang ni sapu. So kalau yang ni 3, yang ni pun tak payahlah 3 sebab nama pun dah lain, matlamat pun lain. Is kerana haqiqatul ghasli, hakikat basuh ni ialah mengalirkan air. Jarayanul ma', mengalirkan air. Maksud basuh mengalirkan air. Maksud basuh mengalirkan air. Maksud sapu tak mengalirkan air kan? Lalu aja kan? So lalu tu memadai, sekali lalu aja. Kalau basuh kan, tak cuci kena basuh lagi, tak cuci basuh lagi. Nama lagi basuh. Waddalaku. Dalak tidak syarat. Dalak mana kita gosok-gosok. Gosok bukan laisa mushtaratin, tidak disyaratkan. Inilah pendapat yang sahih, ala sahih, pada kebanyakan, di sisi kebanyakan ulama. Akthari ulama. Dalak ni gosok ni tak syarat. Yang syaratnya dia jarayan ni. Wa balagha Abu Ubaidin. Faqala, seorang ulama dia nama Abu Ubaid. Dia lagilah balaghanya, mana berlebihan sini. So Abu Ubaid berlebihan dalam bab ni. Dengan dia berkata, faqala la na'lamu. So dia kata kami tak tahu ahadan, mana-mana di kalangan salaf, minas salafi, yang mengatakan sunat istahabba, yang mengatakan sunat taslisa masih ras, membasuh kepala 3 kali. Membasuh kepala 3 kali. Melainkan illa la na'lamu ahadan illa Ibrahim at-Taimi. Ni qabilah Taimi. Ni tabi'i. So cuba kita tengok Abu Ubaid ada satu kitab ni, nama dia Kitab At-Tuhur. Nama dia ialah Qasim bin Salam. Terkenal dengan nama gelaran Abu Ubaid. Ini kira mutakaddim ni 224. So dia sebut ni semasa dia menguraikan hadis ni. Hadis Atta, ni tabi'i, Atta qala masur ra'si marratan. So Atta tu sendiri kata basuh kepala ni sekali aja. Kemudian dia pun pergi tambah. Abu Ubaid pergi tambah belakang tu dia kata apa? Wa ma na'lamu ahadan minas salaf. So aku tak tahu, dia kata ada di kalangan salaf. Ja'a
anhu istikmalus salas biras. So dia kata tak ada pun salaf yang ada riwayat menyebut tentang yang riwayat tentang dia. Yang ni kan Atta' kan. So Atta' tu sendiri sebut, dia tu sendiri dia kata mashur ras marratan aja. Ni pendapat dia lah kan. Sebab dia tabi'i lah kan. So sekarang ni dia nak kata peringkat-peringkat tabi'i ni dan sahabat ada tak sebut? 3. Dia kata seorang aja sebut. Ibrahim Taimi. Kemudian dia datangkan riwayat bawah tu. Yang Ibrahim Taimi. So anak murid Ibrahim Taimi nama dia Awam. So Awam kata annahu bahawa Ibrahim Taimi ni kana yamsahu ra'sahu salasan. Dia ni kalau ambil air sembahyang, kalau sapu kepala, sapu 3 kali. Tapi Ibnu Hajar kata, riwayat dia ni kena tengok balik. Wa fi ma qala nazarun. Apa yang disebut oleh Abu Ubaid ni, kena tengok semula. Sebab ada hadis yang lain sebut pun bukan Ibrahim Taimi saja. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, oleh Ibnu Munzir. Kan? So semua ni mengemukakan sahabat-sahabat yang lain dan juga tabi'i. Ambil 3-3. Bukan Ibrahim Taimi saja. Contohnya kita tengok faqad naqalahu Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah menakalkan 3 kali sapuan oleh salaf. Cuba tengok riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ada kitab dia nama Musannaf. Ni pun orang lama ni. 235. Maknanya zaman-zaman Imam Bukhari apa semua tu kan, semua tahun 200 kan. Imam Bukhari tu lahir 194 kan. Kemudian masuk 200. Meninggal 200 kan. Ini 200. Tengok dia sebut, hadis diriwayatkan oleh Qatadah. Qatadah ni ambil daripada Anas. Dan Qatadah kata, Anas ni, annahu kana yamsahu ra'sahu salasan. Anas ni bila berwuduk, dia sapu kepala dia 3 kali. Kemudian dia kata riwayat Ibnu Munzir kan tadi. Wa Ibnu Munzir. Ibnu Munzir pun meriwayatkan 3-3 kali juga daripada salaf. An Anasin. Daripada Anas pun juga sahabat dan juga tabi'i Atta'. Cuba tengok riwayat dia ada di bawah tu tadi. So Ibnu Munzir dalam kitab dia Awsat fi Sunani wal Ijma' wal Ikhtilaf. Daripada Qatadah juga kan. So Qatadah meriwayatkan daripada Anas annahu kana yamsahu, bahawa Anas ni menyapu kepala dia 3-3 kali. Dan inilah pendapat juga, dia kata inilah juga wabihi katanya, inilah pendapat atau pendapat Sa'id bin Jubair. Ini tabi'i semua kan? Atau Sa'id bin Jubair, Zadan dan Maisarah. Satu lagi, waqad rawa Abu Daud min wajhain sahahahu ahaduhuma Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu fi hadisi Utsman bitaslisi masih ra'si. Begitu juga dia kata Abu Daud meriwayatkan dalam dua jalur tadi. Min wajhain. 2 jalur dan salah satu jalurnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga orang lain. Dalam hadis Utsman juga. So meriwayatkan dengan rawa Abu Daud bitaslis, dengan meniga-nigakan sapuan kepada kepala. Kemudian Ibnu Hajar dia buat komentar. So yang kata 3, yang tadi kita kata semua sahih-sahih tadi, semuanya satu je kan. Kemudian yang ni pun dia kata riwayat ni sahih. Sahih juga. Tapi 3. Artinya maknanya rawi yang siqah telah menambahkan satu kenyataan. Maknanya yang kenyataan sapu tu maknanya tak sebut pun bilangan dia kan. Tapi disebut bilangan oleh rawi yang siqah. Macam mana kita kata rawi siqah lawan dengan rawi siqah.
Kalau rawi siqah lawan dengan rawi tak siqah, dia jatuhlah. Gugur kita panggil riwayat tu mungkar. Tapi kalau riwayat tu sahih-sahih, kan? Kalau bercanggah betul, tak boleh kompromi dah. So kita kata syaz. Riwayat itu syaz. Siqah sama siqah bercanggah. Syaz maknanya terpencil. Tapi kalau boleh lagi, tak ada masalah. So kita panggil riwayat itu riwayat yang makbul. Boleh diterima. Wa ziyadatu, tambahan daripada pihak rawi yang siqah diterima. Makbulatun. So ada komen bawah tu. Tengok saya kata tadi kan. Lakinnaha riwayatun syazatun. Syaz, dia bertentangan dengan rawi-rawi yang siqah-siqah yang lain tu semua buat satu aja. Fala yu'tamadu 'alaiha. Tak boleh iktimad. Kama taqaddama fi kalami Abu Daud. Kan? Sebab Abu Daud buat kesimpulan tadi semua. Tapi bagi ulama, ini kita dah sampai peringkat zauq muhaddisin. Hujah tadi dah macam tu dah. Tapi satu level nanti dia akan mari zauq muhaddisin. Zauq. Zauq mana? Kecenderungan dan pertimbangan muhaddisin tu di mana? Satu pihak lebih cenderung menolak riwayat itu kerana berlakunya syaz. Satu pihak yang lain melihat ada pertimbangan yang lain lagi, walaupun rawi itu dikatakan syaz ataupun mukhalafah, bercanggahan dengan rawi-rawi siqah yang lain. So mereka melihat ada lagi pertimbangan yang lain yang boleh menaikkan tingkat ataupun darjah hadis yang dipertikaikan. Wallahu a'lam bis-shawab.